لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang saya muliakan pengurusi Masjid Al-Muhsi Simpang 3 Pasir Gelogok, timbalan pengurusi Ashabul Fadilah, Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, anak-anak yang dirahmati dan diraikan pada hari ini, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dengan kesempatan pada pagi yang berbahagia ini, 12 Rabiul Awal, suatu tarikh yang kita tidak pernah lupa, iaitulah diputerakan seseorang yang amat berjasa kepada kita, satu orang yang mengorbankan diri dia semata-mata untuk nak melihat umat dia itu dapat beriman kepada Allah dan semuanya itu boleh dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya Nabi SAW kepada kita melebihi sayangnya dia kepada diri dia. Dan perkara ni banyak disebutkan dalam beberapa hadis. Di antara dia sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsir At-Tabari. Ketika mana Allah Ta'ala buat turun ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda dalam surah Ad-Duha. Ayat itu membawa maksud, wahai Muhammad, apa saja yang menjadi keinginan kamu pasti akan kami berikan. Allah Subhanahu wa taala bagi kepada Nabi Muhammad dan memberikan kepada dia berbagai-bagai tawaran. Allah Ta'ala nak bagi pangkat, Allah Ta'ala nak bagi harta, Allah Ta'ala nak bagi takhta, Allah Ta'ala nak bagi segala-galanya. Sehingga kan dinukilkan di dalam kitab Barzanji, Syekh Ja'far Barzanji. Dulu orang duk baca Barzanji itu, kita hari ni kita jaranglah kita baca. Ada orang yang boleh, ada orang yang tak boleh. Dalam tu menyatakan warawadathul jibalu bi an takuna lahu dhahaban fa abahu. Gunung Uhud, dia telah offer diri dia kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dijadikan emas. Zahaban maksud dia nak jadi emas, nak bagi kepada Nabi SAW, tetapi Nabi menolak. Nabi tak mau. Nabi tak mau harta, Nabi tak mau takhta, Nabi tak mau wanita, Nabi tak mau apa segalanya tentang dunia ni. Lalu Allah Subhanahu wa taala, Tuhan tahu apa yang Nabi mau. Allah Taala suruh malaikat Jibril ditanya Nabi SAW apa yang dikehendaki oleh Nabi. Maka Jibril pun menemui Nabi dan tanya kepada Nabi Muhammad, malaka ya Muhammad, wahai Muhammad, kamu nak apa sebenarnya? Apa yang Nabi SAW jawab? Nabi kata, idzan ya Rabb. Nabi kata, kalaulah Allah Ta'ala tanya kepada aku, khabarkan kepada Allah, ceritakan kepada Allah, la arda wahidan min ummati finnar. Satu benda aja yang aku nak minta. Aku tak mau harta, aku tak mau semua kemewahan dunia ni, aku tak mau. Yang aku nak satu, aku tak redha dan aku tak mau
walaupun ada satu orang di kalangan umat aku yang ada dalam api neraka. Yang tu saja yang Nabi nak minta. Nabi tolak habis-habis semua, Nabi nak minta yang tu saja. Nabi kata kalau boleh, jangan ada di kalangan umat aku yang diazab oleh Allah. Jangan ada di kalangan umat aku yang Allah Subhanahu Wa Taala lempak masuk dalam api neraka. Sayangnya Nabi kepada kita. Dan banyak hadis Nabi SAW yang hidup Nabi ini, Nabi memang betul-betul nak menjadi khadimul ummah. Nabi nak berkhidmat kepada umat dia. Sehinggakan selepas daripada melakukan hajjatul wada', haji yang terakhir, haji perpisahan pada bulan Zulhijjah, Nabi SAW selalunya ketika mana datang bulan Zulhijjah, Nabi akan sembelih kambing. Tapi pada tahun itu, Hajjatul Wada' di Mina, Nabi menyembelih, Nabi minta kepada Sayyidina Ali untuk Nabi nak sembelih, ambil unta, pergi cari unta 100 ekor. Bila dapat kepada Nabi 100 ekor, Nabi sembelih sendiri 63 ekor unta. Kemudian 37 ekor tu Nabi bagi pisau kepada Ali, Nabi kata sempurnakan. Nabi kata sempurnakan Ali. Ali pun sembelih 37 ekor, genap 100 ekor. Benda ni sahabat Nabi tak nampak. Kenapa diambil 63 ekor? Selepas daripada Rabiul Awal, beberapa bulan selepas daripada itu, Zulhijjah, Zulkaidah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Lepas daripada itu, ketika mana tatkala masuk Rabiul Awal, Nabi SAW jatuh sakit dalam bulan Rabiul Awal. Selepas daripada jatuh sakit tu, Nabi cerita kepada Aisyah, Nabi kata aku duk terasa racun Khaybar, racun yang telah dibuat oleh perempuan Yahudi Khaybar. Dia bagi makan kepada Nabi kambing, Nabi suka makan kambing sebelah kaki kan, kaki depan. Dia bubuh dalam racun tu, dia bubuh dalam kambing tu racun. Nabi kata aku terasa benda ni. Dan kata riwayat, dia banyak riwayat, kata Nabi SAW wafat pada Rabiul Awal di antara bulan 1 hari bulan sampai 12 hari bulan. Ada ulama kata jatuh pada 12 hari bulan Rabiul Awal dan bertepatan pada hari Isnin. Maknanya Nabi putra pada hari Isnin, Nabi dilahirkan pada hari Isnin 12 Rabiul Awal, dan Nabi juga wafat pada hari Isnin 12 Rabiul Awal pada umur 63 tahun. Yang kita duk sambut hari ini Maulid Nabi, kelahiran Nabi. Tapi kita kena sedang juga, bukan sahaja kelahiran, tetapi ini juga di antara tarikh kewafatan baginda Nabi SAW. Sepanjang kehidupan Nabi, di samping Nabi tak redha di kalangan umat dia ada dalam api neraka, tak kala Nabi dia menyembelih unta sebanyak 63 ekor itu, apa yang dia baca waktu tu? Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, tiap kali Nabi menyembelih unta, sekok, Nabi akan membacakan Bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kurban ini aku jadikan dan terimalah kurban ini daripada Muhammad, daripada keluarga Muhammad dan daripada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada sahabat Nabi yang memberikan pandangan kenapa 63 ekor? Antara dia Sayyidina Umar Al-Khattab,
Sayyidina Osman, Sayyidina Ali dipersepakat kata apa? Ibadah korban tu Nabi nak buat sepanjang umur dia. Maknanya tiap-tiap kali, tiap-tiap tahun, tiap-tiap waktu dia dihidupkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 63 tahun. Selama 63 tahun, 63 kali dia telah melaksanakan korban. Itu yang kedua, Nabi sayang dekat kita. Dan yang ketiga, dalam peristiwa Uhud, waktu itu satu peristiwa yang umat Islam apabila mereka tidak mendengar arahan Nabi, maka mereka itu telah dikepung oleh tentera yang bukan Islam, musuh Islam. Saat itu, ketika mana seorang sahabat mai jumpa Nabi, "Ya Rasulullah, kita dah teruk lah ni. Mata Nasrullah, bila pertolongan Allah Ta'ala nak mai kepada kita? Bukankah kamu di kalangan para Nabi itu ada satu doa yang telah Allah Ta'ala mustajabkan? Mintalah doa kepada Allah." Sahabat Nabi dah meninggal, Hamzah dah meninggal. Di kalangan sahabat-sahabat hufaz yang menghafal Quran, banyak dah meninggal. Waktu itu tentera Islam ada berapa? Ada 1,000 orang. 300 orang berpaling tadah. Hanya tinggal 700 orang ya, untuk nak berhadapan dengan 3,000 orang. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata, "Likulli nabiyyin da'wah." Nabi kata memang betul setiap para Nabi yang diutuskan oleh Allah ada dakwah, ada satu doa yang telah dimustajabkan oleh Allah. Wa inni, tetapi aku, Nabi kata, wa inni ikhtaba'tu da'wati, tetapi aku simpan doa aku tu. Yang satu tu aku tak guna atas dunia. Satu tu aku tak guna semasa aku hidup. Aku simpan doa tu untuk apa? Syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Aku simpan doa tu pasal aku tahu kata umat aku ni akan minta tolong kepada aku ketika mana yaumal qiyamah. Jadi doa itulah yang akan aku gunakan untuk aku bagi syafaat kepada umat-umat aku ketika mana hari kiamat. Tuan-tuan tengok macam mana Nabi boleh utamakan kita. Walaupun doa tu Nabi boleh guna, tapi Nabi utamakan kita. Sebab apa? Sebab Nabi sayang kepada kita. Dan ketika mana dalam sebuah hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kata dihamparkan titian sirat kepada kita. Di saat itu orang akan berjalan mengikut amalan masing-masing. Tajri bihim a'maluhum. Nabi kata kita akan berjalan atas titian sirat. Semua orang akan berjalan. Ada orang yang letak kaki kamaril barq. Nabi kata berjalan laju seperti mana kilat. Ada orang yang berjalan seperti mana asyaddir rijal. Berlarinya satu orang laki-laki yang laju. Nabi kata ada yang berjalan atas titian sirat seperti mana terbangnya burung. Ada yang berjalan atas titian sirat seperti mana lajunya angin. Dan Nabi kata juga ada orang yang berjalan di atas titian sirat seperti seorang budak yang baru nak jalan, baru nak belajar untuk nak berjalan. Maknanya duk menyuluk. Dan Nabi kata di kiri kanan Allah Ta'ala letakkan amanah, Allah Ta'ala letakkan silaturahim. Sebab tu dua benda ni penting, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Nombor satu, amanah. Kita ada amanah, kita ada tanggungjawab laksanakan. Kerana amanah ni lah yang akan bantu untuk nak cover, untuk nak tampung kita waktu kita berjalan di atas titian sirat. Amanah sebagai seorang pemimpin kena laksanakan. Amanah sebagai seorang ketua keluarga, suami, kena laksanakan. Amanah sebagai seorang isteri, pembantu kepada ketua keluarga, kena laksanakan. Amanah sebagai anak-anak,
untuk nak bantu kedua ibu bapa, wajib kita laksanakan. Dan yang kedua, di kiri kita itu adalah silaturahim, iaitulah hubungan darah, adik-beradik. Jangan bergaduh. Jangan ada di kalangan kita yang benci mak dia, yang benci ayah dia, yang putus saudara dengan mak ayah dia. Jangan ada di kalangan ibu ayah yang benci anak-anak dia. Sampai bawa keluar perkataan, aku mengharamkan susu aku kepada kamu. Kata seorang ibu kepada anak. Jangan. Jangan ada di kalangan kita adik-beradik yang disebabkan sedikit benda dunia kita bergaduh adik-beradik. Kita bermasam muka. Kita berparang, kita bertetak. Kita putihkan saudara. Kita putih darah dan sebagainya. Jangan. Pasal apa? Pasal kita nak guna ketika mana titian sirat. Kita akan berjalan di atas titian sirat. Dan di samping itu juga Nabi kata, bukan hanya kiri kanan ada amanah dan silaturahim, Allah Ta'ala jadikan ada kalalib, iaitulah pencangkuk besi yang ada di kiri kanan. Yang tajamnya cakuk itu seperti mana tajamnya duri syaukati sa'dan, duri pokok sa'dan yang begitu tajam. Bayangkan kita nak berjalan atas titian sirat, di bawah kita Nabi kata ada 2 jurang api neraka. Duk nampak bara api, duk nampak api duk menyala-nyala. Tergelincang sikit, terpeletot sikit kaki kita ni jatuh masuk dalam api neraka. Yang kalalib, yang kata besi duk cakok ni, dia duk main dekat kita. Nabi kata hanya amalan kita saja yang boleh membantu untuk kita nak berjalan lepas titian sirat. Tapi Nabi kata apa? Wa nabiyyukum qa'imun. Kamu jangan bimbang, Nabi kata. Aku ada. Aku akan duduk dekat dengan titian sirat. Dan dalam hadis kata, tiap kali umat Nabi berjalan, Nabi angkat tangan, Nabi membacakan Allahumma sallim sallim. Ya Allah, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku, selamatkan umat aku. Tuan-tuan, inilah sayangnya baginda Nabi SAW kepada kita. Sehingga kan di mulut Nabi sentiasa duk sebut tentang kita. Tentang siapa? Tentang kita. Kita ni siapa, tuan-tuan sekalian? Kita ni umat Nabi. Kita tergolong dalam orang-orang yang kita minta kepada Allah supaya menjadi ikhwan, supaya menjadi saudara Nabi. Satu hari Nabi duduk dengan sahabat-sahabat. Nabi kata, wadidtu anni laqitu ikhwani. Nabi kata, aku rindulah, Nabi kata. Aku rindu sangat kepada saudara aku. Ikhwan makna dia saudara aku. Tuan-tuan tengok, waktu Nabi rindu tu, ikhwan dia tak ada lagi. Saudara dia tak dilahirkan lagi, tak hidup lagi. Sahabat Nabi tanya, ya Rasulullah, Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Ali, Talhah, Zubair ibn Awam, Miqdad ibn Aswad yang ada di keliling dia. Dia pun terkejut. Pasal apa Nabi rindu kepada saudara dia? Nabi kata, awalaysa nahnu ikhwanaka ya Rasulullah. Rasulullah, bukankah kami ni adik-beradik kamu? Umar, tuan-tuan sekalian. Umar, pak mentua Nabi, adik-beradik Nabi. Abu Bakar, siapa dia? Abu Bakar, pak mentua Nabi, adik-beradik Nabi. Osman, siapa dia? Osman, menantu Nabi, adik-beradik Nabi. Ali, siapa dia? Ali, sepupu Nabi dan menantu kepada Nabi, adik-beradik Nabi. Tapi pasal apa Nabi kata aku rindu ke adik-beradik aku? Jadi sahabat kata, bukankah kami ni adik-beradik kamu ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? Nabi kata, antum ashabi. Nabi kata, kamu ni adalah sahabat-sahabat aku. Walakin ikhwani, yang kata adik-beradik aku, yang aku rindu, yang aku sayang ni siapa dia? Alladzina amanu bi walam yarawni. Orang yang beriman kepada aku tapi mereka tak
tak pernah langsung hidup dengan aku dan tak pernah langsung tengok aku. Tuan-tuan, iman kepada Nabi, percaya kepada Nabi SAW, tekadkan dalam diri kita. Sebab apa tuan-tuan? Pasal kita sudah disebut. Nabi dah sebut dah. Nabi kata aku rindu. Makna dia Nabi kata rindu tu maksud apa? Maksud kasih. Rindu tu maksud apa? Maksud sayang. Nabi dah sayang lah dekat kita. Nabi dah kasih lah dekat kita. Tunggu kita saja tuan-tuan nak sambut kasih sayang dan juga rindu Nabi SAW. Pasal tu hari ni tuan-tuan ada di sini. Tuan-tuan boleh tinggal apa kerja duk ada di rumah. Tuan-tuan boleh tinggal nak pergi berjalan dan sebagainya waktu cuti semata-mata apa? Nak menghidupkan rasa cinta, rasa kasih, rasa sayang kepada Nabi SAW. Sebab orang yang sayang kepada Nabi, Nabi kata dalam sebuah hadis, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang sayang kepada aku, siapa yang menghidupkan sunnah aku, dia orang yang sayang kat aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang sayang kepada aku, dia akan duduk dengan aku dalam syurga. Jaminan Nabi SAW kepada kita. Maknanya apa tuan-tuan? Hidupkan sunnah Nabi, sayang kepada Nabi SAW menjadi jaminan untuk kita duduk dengan baginda Nabi SAW. Saya ada buat main beberapa hadis tentang kesedihan yang pernah menyelubungi Nabi. Tapi saya tak mau baca semua. Saya nak baca 2 hadis ya. Hadis yang pertama, ketika Nabi SAW menghadapi pak saudara dia Abi Talib yang berada dalam sakaratul maut. Abi Talib sakit. Tuan-tuan, siapa Abu Talib? Abu Talib ni pak menakan Nabi. Nabi tak pernah rasa kasih sayang seorang bapa. Sebab itulah anak-anak di sini, tuan-tuan, puan-puan, termasuk dengan saya, yang pernah merasai kasih sayang seorang bapa, hendaklah dia banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Abdullah, pak menakan Nabi. Abdullah, bapa Nabi. Dia meninggal bila? Ketika mana Nabi sedang berada dalam perut mak dia, Siti Aminah. Dia dilahirkan pada 12 Rabiul Awal, tidak ada bapa, tuan-tuan sekalian. Tak ada bapa. Bukan hanya itu. Dalam masyarakat Arab Jahiliah, ketika mana seorang anak dilahirkan, orang akan offer diri untuk menjadi ibu susu. Zaman tu ketika mana di Mekah dengar kata ada anak dilahirkan, ramai orang akan offer, akan tawar untuk nak jadi ibu susu. Dan ibu susu ni menjadi satu pekerjaan kepada wanita-wanita waktu tu. Mereka bukan nak buat kerja yang lain, kerja berat-berat. Yang tu lah. Mereka dengar kata ada anak dilahirkan, mereka pergi offer diri mereka untuk nak jadi ibu susu. Mai. Tuan-tuan tahu apa jadi kepada Nabi Muhammad? Tak ada siapa pun yang teringin untuk nak ambil Nabi jadi anak susu. Tak ada siapa teringin. Semua orang tak mau. Pasal apa tuan-tuan? Pasal title bapa tu. Bila orang pergi, orang kata dia ni anak siapa? Dia ni anak Abdullah. Pak dia ada mana? Pak dia dah meninggal. Dia tinggal dia. Dia tinggal Nabi Muhammad. Tuan-tuan bayangkan seorang anak kecil yang tak tahu apa. Kenapa dia dipersalahkan dengan kematian bapa dia? Dia ditinggalkan. Orang buang Nabi. Orang tak mau kepada Nabi. Sehinggalah satu orang yang bernama Halimatus Sa'diyah. Ni nama ni cukup hebat ni. Ibu susu Nabi ni. Dia pun dia duk pergi cari juga. Dia dengan suami dia. Halimatus Sa'diyah ni. Nama dia Halimatus Sa'diyah binti Abu Zu'ain. Suami dia nama Abu Kabsyah. Mereka keluar pergi rumah orang yang mana dengar kata anak dilahirkan, mereka offer untuk nak jadi ibu susu.
Tapi hikmah juga. Sebab Halimatus Sa'diyah ni kurih. Kalau bahasa kita kurih kedekiang. Dia kurih. Bila dia kurih, orang tengok-tengok kurih. Ibu susu apa? Kurih. Mestilah susu sikit. Dan dia pun buang. Halimatus Sa'diyah ni. Orang pun tak mau. Bila dia pergi rumah orang, ada anak, dia bagi salam apa semua, dia berkata siapa dia? Saya Halimatus Sa'diyah, suami saya Abdul Kafsyah. Kami ni menawarkan perkhidmatan ibu susu. Dia tengok-tengok, dia balik Pasal apa? Pasal kurus. Kalau kurus lagi budak hak minum susu ni lagi ni, dia jadi tak puas minum susu. Jadi penyakit dekat budak bila susu tak cukup. Hikmah. Lepas tu dia pergi kepada keluarga Nabi Muhammad. Bila pergi kepada keluarga Nabi, Abu Talib, waktu tu duk pegang Nabi Muhammad, dia tanya Abu Talib, boleh tak saya nak jadi ibu susu? Abu Talib tengok-tengok dia, Abu Talib kata tak mau. Abu Talib pun tak mau. Pasal apa? Pasal kurus. Dan dia pun tengok-tengok, apa dia kata? Dia tanya, mana pak ni? Mana pak dia? Pak dia meninggal. Dia pun tak mau. Maknanya, Halimatus Sa'diyah pun tak mau. Abu Talib pun tak mau. Tapi ketika mana dia nak berjalan keluar, suami dia Abdul Kafsyah, dia kata, mah lah kot. Dia panggil waktu tu kan. Halimah, mah lah kot. Mah. Kita ni mai daripada kampung kata ni. Kita keluar dah. Tapi kalau kita balik kampung, tak bawa balik budak. Selagi orang kampung pakai duk mengejek kita. Orang kampung pakai duk kata kat kita. Pasal apa? Hampa dah keluar dah daripada ni, tengok-tengok hampa tahu balik apa? Leceh betul. Akan diperlekehkan oleh orang kampung. Jadi mau tak mau kena ambil juga budak ni lah. Walaupun dia tak ada apa pun tak ada apa lah, ambil lah. Mereka pun pergi pujuk keluarga Nabi Muhammad SAW. Pujuk Abdul Muttalib, pujuk Siti Aminah. Bagi juga kepada Halimah. Halimah buat balik. Ketika mana Nabi SAW membuka mulut dan Nabi menghisap susu Halimah. Halimah rasa susu yang turun daripada badan dia itu tidak sepadan dengan badan dia yang kurus tu. Halimah rasa dia turun, susu turun penuh kepada Nabi Muhammad ni. Kalau ikut ni aku tak minum ayak banyak mana pun. Aku tak makan sangat benda-benda yang zat pun. Dengan cara susu aku pun tak besar mana. Jadi bila dia hisap, susu tak kering. Tuan-tuan sekalian. Dan Halimah, dia simpan sebelah kanan susunya itu hanya untuk kepada Nabi Muhammad SAW. Yang sebelah kiri dia simpan untuk anak-anak dia. Waktu Nabi duk isap tu, dia balik ke rumah. Di saat itu tanah tandus di rumah dia. Bila dia balik, dia nampak hujan turun. Dalam keadaan bila hujan turun, tumbuh tumbuhan yang segar. Maknanya, tanah-tanah pun dah menumbuhkan pokok-pokok. Kambing yang dia bela tu, yang kurus itu dah mula dia jadi gemuk. Pasal apa? Pasal hujan turun, lepas tu rumput-rumput banyak, kambing boleh makan. Daripada 2 ekor jadi 4 ekor, daripada 4 ekor jadi 6 ekor, daripada 6 ekor jadi banyak. Dan Halimah kata, ini adalah barakah Muhammad yang aku bawa balik ni. Ni Nabi kita ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Tapi Nabi kita tak pernah rasa kasih sayang seorang bapa. Sebab itulah ketika mana pak menakan dia Abu Talib berada dalam keadaan sakarat. Saya nak cerita panjang kepada tuan-tuan tapi masa kita agak terhad. Waktu Nabi dibela oleh Abdul Muttalib, Nabi dibela oleh Abdul Muttalib hanya sampai umur 6 tahun. Sampai umur 6 tahun. Waktu 6 tahun tu, Abdul Muttalib jatuh sakit. Tok Wan dia. Dia panggil semua anak-anak dia. Anak dia riwayat kata ada 10 orang. Antara dia tuan-tuan sekalian, Al-Harith
Abdul Manaf. Abdul Manaf nama Abu Talib. Nama sebenar Abu Talib Abdul Manaf. Dia panggil Hamzah, dia panggil Zubair, dia panggil Darar, dia panggil Abbas, dia panggil Al-Muqawam, dia panggil Ubadah, dia panggil apa nama yang kita tahu, kata Abdul Uzza ni siapa dia? Dia adalah Abu Lahab, Abdul Uzza tu. Dan dia panggil mak menakan juga, mak menakan Nabi. Ada 6 orang mak menakan Nabi yang bernama Bayda, Umaymah, Urwah, Atikah, Birrah dan juga Syafiyah. Tu mak menakan Nabi tu. Ada 6 orang. Mereka duduk. Apa yang Abdul Talib kata? Dia kata ni Muhammad ni anak adik hampa Abdullah. Abdullah meninggal dah. Aku dah tak larat dah nak jaga pasal aku sakit. Lah ni anak ni, Muhammad ni, aku nak amanahkan kepada Abdul Manaf. Siapa dia Abdul Manaf? Abu Talib. Abu Talib, tuan-tuan sekalian, dia ada anak, antara dia Ja'far, Aqil, Ali, dan juga Talib, ada 4 orang lelaki. Jadi, gelaran Abu Talib tu pasal anak dia ada nama Talib. Abdul Muttalib dia panggil Abdul Manaf, dia panggil Abu Talib. Dia kata ni Muhammad ni aku amanahkan kepada hang, hang belalah dia. Umur Nabi 9 tahun, tuan-tuan sekalian, Tok Wan dia meninggal. Umur Nabi SAW 4 tahun, mak dia meninggal, Siti Aminah. Maka dia dibela oleh Abu Talib. Abu Talib jaga dia seperti mana seorang anak, lebih daripada anak. Dan Nabi menumpahkan kasih sayang dia kepada seorang bapa kepada Abu Talib. Tapi sayangnya tuan-tuan sekalian, Abu Talib meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Nabi. Pasal itu saya kata kita ni betul. Pasal apa betul? Walaupun kita tak pernah tengok Nabi, tapi kita beriman kepada Nabi. Nabi sebut dalam hadis dia, Abu Talib tengok Nabi, Abu Talib sayang dekat Nabi, Abu Talib hidup dengan Nabi, Abu Talib jaga Nabi. Tapi sayangnya apa tuan-tuan sekalian? Abu Talib tidak beriman kepada Nabi SAW. Waktu dia sakit, Nabi mai kepada dia. Nabi kata, Ammi. Nabi kata, wahai pak menakan aku. Wahai pak cik. Sebutlah la ilaha illallah. Sebutlah la ilaha illallah. Pasal apa? Pasal kalimah ni kamu akan guna ketika mana kamu mati nanti. Aku akan menjadi penjamin kepada kamu untuk kamu masuk dalam syurga. Tapi ada di kiri kanan Abu Talib tu ada 2 orang. Seorang bernama Abu Jahal dan seorang bernama Abdullah ibnu Abi Umayyah. Mereka pun ada agak. Abu Jahal kata apa? Lid, dia panggil. Targhabu an millati abina lid. Takkan hang tak suka kepada agama Tok Wan, agama ayah kita Abu Talib. Takkan hang nak ikut Muhammad ni. Tak usah dia ikutlah agama dia baru. Agama dia ni pun kita pun tak tahu betul ke tak. Agama ada lah ni betul dah. Abu Talib tengok Nabi Muhammad dan menggelengkan kepala. Dan di saat dia menggelengkan kepala, dia menghembuskan nafas yang terakhir dalam keadaan dia tidak menyebut kalimah la ilaha illallah. Ni Abu Talib. Sampai Nabi SAW, Nabi berdoa kepada Allah dalam surah At-Taubah ayat 113. Allah Ta'ala tegur Nabi. Nabi kata, la astaghfiranna lak. Nabi kata, aku akan minta ampun kepada kamu, kepada Allah, wahai pak menakan aku. Pasal apa? Pasal pak menakan tu jaga dia. Kalau nak ikut akal ni, tak layak pak menakan dia nak masuk dalam syurga. Pasal apa? Dalam neraka. Kenapa? Kerana pak menakan dia jaga dia. Daripada kecil, pak menakan dia jaga dia. Orang nak buat, pak menakan dia halang. Orang nak bunuh, pak menakan dia halang. Pak menakan dia antara tonggak terbesar dakwah Nabi. Tiba-tiba takkanlah nak dilemparkan masuk api neraka.
Pasal itulah Nabi kata apa? La astaghfiranna lak. Aku akan minta ampun kepada kamu. Aku akan minta ampun. Allah Ta'ala suruh ampunkan kamu. Tuhan tegur Nabi SAW. Ma kana lin nabi walladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Surah At-Taubah ayat 113. Surah ni Allah Ta'ala tegur Nabi Muhammad. Muhammad, Tuhan kata, tak boleh seorang Nabi duk berdoa kepada orang yang musyrik kepada Allah. Tak boleh bagi orang yang beriman duk pi minta ampun kepada orang yang musyrik kepada Allah. Orang yang tidak beriman kepada Allah. Walaupun dia itu adik-beradik kita, Allah Ta'ala tegur. Kemudian Allah Ta'ala buat turun pula dalam surah Al-Qasas ayat 56. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad, Tuhan tegur. Kamu tak boleh bagi hidayah kepada orang yang kamu sayang. Kerana hidayah tu siapa punya? Allah punya. Maknanya apa tuan-tuan? Kita tak boleh nak bagi hidayah. Orang nak berubah, tak berubah tu bukan kerja kita. Kerja kita apa tuan-tuan? Mengajak kepada perubahan. Itu kerja kita. Macam jawatan kuasa masjid buat hari ni. Dia buat ramai-ramai ni pasal apa? Tuan-tuan boleh main ramai-ramai ni pasal apa? Bukan dia nak bagi tuan-tuan semua ni lekat terus di masjid lepas ni tak. Tapi sekurang-kurangnya ada 3-4 orang lekat. Kalau lekat semua, Alhamdulillah. Itu hidayah. Tapi kalau tak lekat pun, jawatan kuasa masjid tak boleh marah. Dia kata buang duit. Dia kata 12 hari bulan hari tu. Dengan sebelah lembu lah apa semua. Main makan ni ramai. Tapi main semayang haram tak ada. Tak boleh. Jawatan kuasa masjid tak boleh buat macam tu. Pasal apa? Pasal hidayah bukan milik kita. Sebab Nabi pun Tuhan tegur. Tuhan kata, Muhammad, hidayah tu bukan hak kamu. Hidayah tu hak aku. Aku yang akan bagi kepada kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terakhir. Lepas daripada tu 6 bulan selepas daripada kewafatan ataupun meninggalnya yang kata Abi Talib ni. Meninggal pula tuan-tuan sekalian seorang yang banyak duduk di belakang Nabi. Siapa dia? Sayyidatina Khadijah, isteri. Isteri ni kalau ada dengan kita kerja duduk bergaduh. Tapi kalau tak ada tuan-tuan sekalian, naik motor pun pas lamparit. Teringat bini punya pasal. Ada sebuah hadis riwayat daripada Abu Hurairah. Saya nak baca lah ni. Jibril mai jumpa Nabi. Tiba-tiba Jibril mai jumpa Nabi. Jibril kata apa? Jibril kata, wahai Muhammad, hadhihi Khadijah. Waktu tu Khadijah duk ada lagi. Jibril kata, Muhammad, ni bini hang ni, dia kata. Atatka bi inahin fihi ta'am au inahin fihi syarab. Dia datang dalam kehidupan kamu, dia bawa mai pinggan mangkuk yang berisi makanan. Dia bawa mai cawan yang berisi minuman. Makna dia apa? Muhammad, ingat jasa isteri. Dan abang macam tu. Kita pun macam tu lah. Time kita bergaduh ke, time kita berpuasa, marah ke, ingat. Dia main kat kita macam-macam dia buat. Baju yang tuan-tuan pakai pagi ni pun, tak semua yang tuan-tuan serika sendiri. Saya rasa bini duk serika baju ni. Tuan-tuan boleh main mangkit subuh pagi ni pun. Bukan kita mangkit sendiri, ada hang mangkit sendiri, ada lah. Bini duk gerak. Hak tuan-tuan boleh jadi ni, dengan perut besar, gemuk kedempon apa semua. Ambil pandai kata kat orang, kata ustaz ni. Ustaz dulu gemuk kedempon ni. Ni, hak duk bagi makan apa semua bini lah tuan-tuan sekalian ni. Sebab tu kita kena ingat jasa mereka.
Time hang marah, time apa ingat Ustaz. Kita sakit, kita demam, mereka tak tidur. Tapi waktu mereka demam, mereka sakit, kita boleh tidur. Pasal apa? Pasal mereka kena halau, lena di dapur. Kita sakit lah apa semua, tak lena yang kita maklum ni. Cari minyak tu saat lah duk lumuk kat belakang. Marah dia pula. Hang lumuk lah pelan sikit, aku sakit engkau tak? Dia kata sabar. Dia kata. Entah nampak tak? Time dia sakit, dia batuk, dia demam, dia duk batuk sebelah kita ni. Nak angkat sigung. Hampir lena di luar, aku nak tidur. Hang tahu tak? Duk kira batuk hang ya. Mangkit kawan ni lena di luar. Tuan-tuan. Jibril kata apa? Muhammad. Ini Khadijah ni. Dia buat mai segala kemewahan kepada kamu. Dia buat mai makanan, dia buat mai ayak. Makna apa? Dia tolong kamu. Pasal Khadijah kita tahu dia ni seorang yang hartawan. Harta banyak. Dia ambil Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ni pengembala kambing. Tak ada adik pun. Tuan-tuan, apa kata Jibril alaihi salam? Aku nak abang kepada kamu, wahai Muhammad. Faqra'iha min rabbiha salam wa bashirha bi baitin min qasab la sakhab fihi wala nasab. Aku nak cerita pada kamu, aku datang untuk menyampaikan salam Allah Ta'ala kepada dia. Allah, tuan-tuan. Allah Ta'ala kirim salam. Tuhan panggil Jibril, nak pergi jumpa Muhammad ke? Jibril kata, ya. Tolongin salam aku Ustaz kepada Khadijah. Apa kirim salam Allah Ta'ala? Jibril kata, faqra'iha min rabbiha salam. Tolong Ustaz sampaikan salam Allah kepada dia. Wa bashirha, dan khabarkan berita gembira kepada dia bahawasanya dia akan berpindah daripada rumah min qasab, daripada rumah yang teruk kepada rumah yang la sakhab fihi wala nasab, kepada rumah yang penuh dengan ketenangan, kepada rumah yang penuh dengan keindahan. Dengar macam tu tuan-tuan. Nabi sekali lagi hati dia terluka dan mengalir air mata. Pasal apa? Pasal Nabi tahu ini di antara alamat dan juga petunjuk yang Allah Ta'ala akan memindahkan Sayyidatina Khadijah, orang kuat dia, daripada dunia pergi ke rahmatullah, bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Oleh itu tuan-tuan sekalian, hargailah isteri yang ada, hargailah ibu bapa yang ada, hargailah sunnah Nabi SAW yang kita pegang hari ini tuan-tuan sampai bila-bila. Pasal kita memerlukan sunnah ni. Sunnah inilah kekuatan kita. Kekuatan kita dalam masyarakat. Kekuatan kita sebagai pemimpin dalam masyarakat. Kekuatan sebagai bapa. Kekuatan sebagai mak. Kekuatan sebagai anak-anak. Untuk kita nak berbakti kepada ibu bapa. Cukuplah tuan-tuan sekalian. Saya muka ganeh. Tapi kalau teriak orang kata huduh. Jadi berhenti dekat tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita insya-Allah. Terima kasih kepada jawatan kuasa masjid, terima kasih kepada tuan-tuan, puan-puan sekalian yang bermain anak-anak apa semua. Bantulah masjid kita. Bantu dengan apa? Bukan masjid kita tak mau duit tuan-tuan. Masjid kita tak mau apa-apa daripada tuan-tuan. Bantu apa? Paling-paling tidak bantu untuk datang program yang dibuat oleh masjid. Yang tu pun dah cukup dah. Sekurang-kurangnya imarahkan masjid ada. Imarahkan masjid itu ada. Bagi sokongan kepada jawatan kuasa yang ada. InsyaAllah kebaikan itu akan berbalik kepada kita. In ahsantum, ahsantum li anfusikum. Hampa buat baik. Buat baik itu bukan dapat ke orang. Dapat ke hampa sendiri. Kata Allah Ta'ala. Dapat kepada kamu sendiri. Kita buat benda baik. Kebaikan itu akan kembali kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati kita. Aqulu qali hadha wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah.
وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.